Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu pada hari ini? Sihat tak? Cikgu harapkan semuanya sihat-sihat dan sentiasa ceria-ceria. Dan yang paling penting, dah bersedia untuk meneruskan PDPC kita pada hari ini. Okey, pada minggu yang lalu kamu telah pelajari tentang tajuk seni cetakan. Okey, pada minggu ini kita akan pergi ke tajuk yang baru, iaitu tentang seni reka bentuk landscape. So kita nak tahu apa yang dikatakan dengan reka bentuk landscape dan apakah pula itu landscape. Jadi kalau kita nak tahu, kita teruskan dengan slide yang telah cikgu sediakan. Okey. Landscape ialah hiasan reka letak di luar rumah, sama ada secara semula jadi seperti tumbuhan, bukit, gunung, tasik ataupun buatan manusia seperti bangunan, pergola dan juga gazebo. Okey, reka bentuk landscape dapat dilakukan dengan memilih dan menyusun elemen-elemen landscape seperti tumbuhan, struktur, air dan juga batu batan untuk mewujudkan ruang seperti yang dikehendaki. Jadi cikgu kesimpulannya di sini, landscape ini ialah hiasan ataupun susun atau di luar persekitaran rumah kita. Okey. Kita tengok pada sejarah dan perkembangan reka bentuk landscape. Reka bentuk landscape terawal dikesan pada Taman Gantung Babylon di Iraq pada tahun 600 sebelum Masihi. Okey, Taman Alhambra di Sepanyol yang dibina pada akhir abad ke-11 juga adalah contoh awal reka bentuk landscape bercirikan Islam yang hebat. Kamu boleh tengok, refer buku teks kamu. Kamu tengok foto 5.1, itu adalah reka bentuk landscape pada Taman Gantung Babylon. Yang kedua tu Taman Alhambra. Yang ke Alhambra ni adalah reka bentuk yang bercirikan Islam. Seterusnya, reka bentuk landscape pada abad ke-15 dan ke-16 banyak berkisar tentang pemandangan di Belanda berdasarkan karya catatan yang dihasilkan. Pada abad ke-17 pula, muncul landscape klasik yang menggambarkan landscape Arcadia, iaitu tempat legenda Greek purba yang dikenal dengan keindahannya. Sekarang kita akan berkenalan ataupun kita akan mengetahui perkembangan landscape di Malaysia. Yang ini kita wajiblah tahu, sebab kita duduk di Malaysia, kita orang Malaysia. Jadi kita kena tahulah sejarah dan perkembangan landscape di Malaysia. Bermula seawal abad ke-14, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang ini kita campur sikit dengan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Kesan peninggalan penjajah Portugis, Belanda dan juga British di tanah Melayu mewujudkan landscape berkonsepkan rekreasi dan kawasan lapang seperti Taman Tasik Taiping di Perak pada tahun 1880, Taman Botani di Pulau Pinang pada 1884 dan juga Taman Botani Perdana di Kuala Lumpur pada tahun 1888. Maksudnya pada abad ke-14 ni, kat Malaysia dah ada seni reka bentuk landscape. Seterusnya, mulai tahun 1970-an, reka bentuk landscape di Malaysia lebih tersusun dan teratur. Kerajaan telah mewujudkan badan yang bertanggungjawab untuk menguruskan hal ini berkaitan landscape seperti Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, juga Jabatan Landscape Negara pada 1 Januari 1996. Penganjuran Putrajaya Floria, pameran orkid dan bonsai di Kuala Lumpur serta pertandingan landscape adalah antara usaha untuk menyemarakkan kesedaran dan kepentingan landscape dalam kehidupan rakyat Malaysia. Maksudnya pada tahun 1970-an ni, kerajaan kita dah mula menyusun atur reka bentuk landscape dengan lebih tersusun dan teratur. Untuk menarik minat pelancong dan juga rakyat Malaysia menghargai keindahan landscape ni, pelbagai pertandingan telah dianjurkan. Contohnya tadi landscape pertandingan Floria dekat Putrajaya, pameran orkid, pameran bonsai dan sebagainya. Selepas kita mengetahui tentang sejarah dan perkembangan seni landscape di Malaysia,
ketahui pula tentang prinsip reka bentuk landscape. Okey, apakah prinsip reka bentuk landscape ni? Okey, kita kena tahu dulu jenis-jenis landscape. Okey, landscape boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu landscape lembut, softscape, dan juga landscape kejur, hardscape. Okey, apakah yang dikatakan dengan softscape dan juga hardscape ni? Jom kita tengok. Okey, landscape lembut. Maksud landscape lembut ini adalah landscape merujuk kepada elemen-elemen yang hidup, termasuk bunga, tumbuhan renek dan pokok. Tujuan landscape lembut adalah untuk menjadikan landscape kelihatan cantik, mewujudkan aura dan mencerminkan perasaan penduduk. Contoh landscape lembut, kamu tengok foto 5.6 tu. Taman. Kebiasaannya landscape lembut ni kita tengok dekat bandaraya besar kan. Akan ada macam satu taman di tengah-tengah roundabout. Okay? Itu adalah contoh landscape lembut. Okey, seterusnya, apa yang dikatakan dengan landscape kejur? Landscape kejur pula ialah merujuk kepada elemen-elemen keras atau objek bukan hidup seperti kayu dan juga batu. Contoh landscape jenis ini ialah laluan pejalan kaki, arca, air terjun dan elemen fizikal yang lain. Okey, kamu tengok foto 5.6 dan 5.7, itu adalah contoh landscape kejur. Kebiasaannya landscape kejur ni kita akan jumpa di taman-taman rekreasi ataupun kat mana kita jumpa? Kita akan jumpa tempat taman, tempat jogging kan. Landscape kejur ni tujuan dia untuk menarik perhatian. Okey, menarik perhatian dan dia ada fungsi-fungsi yang tertentu. Okey, seterusnya kita dah tahu dua jenis, kita dah kenali dua jenis landscape tadi, landscape lembut dan juga kejur. Sekarang kita nak tahu tentang peranan dan fungsi landscape tu. Okey, apakah peranan reka bentuk landscape? Okey, secara umumnya landscape mempunyai beberapa peranan dan fungsi, iaitu estetik, ekonomi dan juga fizikal. So kita nak ketahui apakah yang dikatakan dengan estetik. Apa maksud estetik? Okey, fungsi estetik ni ialah membentuk ruang yang lebih menarik, mencantikkan pemandangan, melembutkan persekitaran, melembutkan pemandangan pada bangunan, juga mengelakkan kebosanan. Kamu tengok dalam buku teks kamu contohnya ada ruang yang lebih menarik, mengelakkan kebosanan. Maksudnya reka bentuk landscape yang lebih kepada estetik ni, dia lebih kepada perasaan kita, emosi kita. Okey, penghasilan dia ada lebih ke arah keindahan semata-mata. Okey, manakala landscape yang berbentuk ekonomi pula adalah landscape yang memberi faedah kepada negara dan masyarakat dari segi rekreasi dan juga kesihatan, pendidikan dan juga pelancongan. Okey, sumber ilham kepada pengkarya, juga sumber pendapatan kepada pereka landscape. Contohnya landscape yang dibina, reka bentuk landscape yang dibina dengan peranan ekonomi ni, tujuan dia untuk mendapatkan hasil balik. Maksudnya dia dicipta untuk menarik perhatian dan mendapatkan hasil. Contohnya kalau sediakan satu tempat peranginan, okey, bila orang datang melancong, orang kena masuk, nak kena bayaran. Bayaran itulah yang kita katakan sumber ekonomi. Okey, seterusnya adalah fungsinya untuk fizikal. Apa yang dikatakan fungsi ataupun peranan reka bentuk landscape terhadap fizikal? Yang pertama adalah mengawal hakikat tanah. Mungkin dibina landscape tu tujuan dia untuk mengelakkan hakisan tanah. Kalau kita tengok di tepi-tepi highway kan, kat tepi-tepi highway tu, kenapa dia tanam rumput-rumput palsu? Okey, rumput palsu dia letak kat situ. Kenapa ditanam? Dekat tepi-tepi bukit, lereng-lereng bukit. Tujuan dia bukan sekadar untuk cantikkan tempat tu, malahan pokok-pokok renek ataupun rumput-rumput yang ditanam tu dapat mengawal hakikat tanah. Okey, seterusnya, peranan fizikal juga memberi pelindungan, teduhan, menyejukkan iklim, mengawal pencemaran alam, menjadi tirai ataupun dinding, mengarah pergerakan, juga untuk mendapatkan imbangan ekologi. Okey, seterusnya kita tengok
Tengok contoh gambar yang ada dalam buku teks kamu. Okey. Peranan dan fungsi landscape. Satu, estetik. Maksudnya dalam nilai-nilai estetik, membentuk ruang yang lebih menarik. Tengok konsep dia, mencantikkan pemandangan, melembutkan persekitaran, melembutkan pemandangan pada bangunan dan mengelakkan kebosanan. Kamu tengok yang ini dari segi ekonomi. Cikgu dah bagi tahu tadi tentang faedah kepada negara, masyarakat. Okey, daripada kesihatan, pendidikan, pelancongan dan sebagainya. Seterusnya, ini fizikal yang cikgu dah terangkan tadi, untuk mengawal hakisan, perlindungan teduhan, iklim dan sebagainya. Okey, sekarang kita kena tengok pula alat, bahan dan simbol dalam penghasilan pelan reka bentuk landscape. Jadi untuk kita menghasilkan landscape yang cantik, yang menarik, kita tak boleh terus buat terus jadi. Tak, kita perlukan pelan terlebih dahulu. Apa-apa sahaja keputusan yang kita buat, kita kena kaji dulu, betul tak? Jadi daripada kajian tu barulah kita boleh buat keputusan. Macam tu juga kita nak buat landscape ni. Kita tak boleh terus buat landscape tanpa ada pelan dia terlebih dahulu. Jadi kita pelajari hari ini macam mana ataupun apa bahan yang digunakan untuk menghasilkan pelan reka bentuk landscape. Okey, pelan dihasilkan dengan menggunakan alat, bahan dan simbol tertentu. Simbol adalah elemen yang paling penting dalam penghasilan pelan reka bentuk landscape. Simbol landscape terbahagi kepada dua, iaitu simbol landscape lembut dan simbol landscape kejur. Okey, inilah antara alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan pelan reka bentuk landscape. Contohnya, pensel teknikal, pen teknikal, pembaris, pensel warna, sesiku segitiga, sesiku T, French curve, stensil huruf dan juga template seni bina. Dan antara bahan yang diperlukan adalah kertas surih dan juga kertas lukisan. Okey, tadi kita ada baca pernyataan tentang dalam penghasilan reka bentuk ataupun pelan reka bentuk landscape ni, simbol-simbol sangat penting. Sebab dalam pelan tu mereka menggunakan pelukis pelan ni menggunakan simbol-simbol ni untuk melukis pelan-pelan reka bentuk landscape. Okay, kita tengok ada beberapa contoh dalam buku teks kamu, simbol untuk pelan reka bentuk landscape. Okey. Yang pertama tu simbol pokok. Walaupun simbolnya pokok, tapi ada beberapa jenis simbol untuk menunjukkan pokok tu. Okay, ada pokok renek lah, pokok palma, ada rumput yang mempunyai bentuk ataupun simbol-simbol yang berbeza untuk membezakan antara satu jenis pokok dengan pokok yang lain. Okey, yang kedua kita tengok simbol lantai dan juga dinding. Tak sama tak sama. Simbol pokok renek pun tak sama. Ada banyak jenis, ada banyak warna untuk menghasilkan pelan reka bentuk landscape. Okey, seterusnya kita lihat pada prinsip dan juga elemen. Okey, prinsip dan elemen, terdapat beberapa prinsip landscape, antaranya keringkasan, kesatuan, imbangan, penegasan, irama dan pergerakan. Okey, elemen landscape pula terdiri pada topografi, tumbuhan, air dan juga struktur. Prinsip dan elemen ini adalah asas sebelum mereka bentuk sesuatu kawasan landscape. Okey, kalau kamu perhatikan, prinsip landscape tu adalah lebih kepada bahasa seni visual yang kamu telah pelajari semasa tingkatan 1. Kita ada belajar tentang prinsip keseimbangan, prinsip apa lagi, irama dan pergerakan, kita dah belajar. Jadi untuk mereka bentuk landscape ni, kita perlukan prinsip-prinsip juga untuk penghasilannya. So kita tengok apakah prinsip-prinsip dalam mereka bentuk landscape. Prinsip yang pertama adalah kepelbagaian. Landscape yang cantik perlu ada prinsip kepelbagaian. Kontrak adalah salah satu cara untuk menghasilkan prinsip kepelbagaian. Kepelbagaian dapat diwujudkan dengan menggabungkan bentuk, jalinan dan kombinasi warna yang menarik dalam landscape. Tengok contoh dalam gambar buku teks kamu. Ada kepelbagaian dalam reka bentuk
landscape. Mestilah ada kepelbagaian. Kalau kita tak ada warna yang kontra, tak ada bentuk yang kontra, tak ada simbol yang kontra, macam mana nak menghasilkan satu reka bentuk landscape yang menarik? Betul tak? Okey, seterusnya kita tengok kepada penegasan. Okey, prinsip yang kedua adalah prinsip penegasan, yang bermaksud tumpuan ataupun fokus terhadap sesuatu elemen yang menarik dan menonjol dalam landscape. Penegasan diwujudkan melalui satu titik fokus atau ciri-ciri istimewa seperti warna, ketinggian, okey. Tengok seperti warna, ketinggian, bentuk, bunyi atau objek, juga tanaman. Tengok pada contoh penegasan kat situ. Okey, seterusnya, selain daripada keseimbangan, kepelbagaian dan juga fokus, okey, kontra, penegasan, keringkasan juga adalah salah satu prinsip reka bentuk landscape. Apa yang dikatakan dengan keringkasan? Okey, maksud keringkasan ialah reka bentuk perlu ringkas dan menarik. Okey, kena gunakan elemen penting sahaja seperti tumbuhan air dan struktur binaan. Maksudnya untuk membuat pelan ni kamu perlukan simbol-simbol yang ringkas. Okey, untuk penghasilannya. Sebab apa? Sebab simbol-simbol yang ringkas dan menarik ni dapat menunjukkan ataupun dapat membina pelan yang strategik, yang cantik, yang kemas, yang seimbang dan sebagainya. Jadi kita perlu keringkasan supaya tiada kekeliruan semasa kita membuat pelan reka bentuk landscape. Okey, dia punya prinsip dia ringkas dan menarik. Okey, seterusnya kita tengok pada prinsip imbangan. Okey, dalam penghasilan pelan juga prinsip imbangan ni pun sangat penting. Okey, sebab tu pentingnya kamu belajar bahasa seni visual masa tingkatan 1. Okey, kerana dengan bahasa seni visual itulah yang kita terap dan kita aplikasikan sehinggalah bila-bila. Okey. Okey, dalam konteks pembinaan reka bentuk landscape ni, imbangan ialah hubungan antara elemen-elemen dalam landscape. Imbangan boleh menjadi simetri ataupun tidak simetri. Okey, kalau kita buat lukisan, kalau kita buat karya catatan, imbangan kita gunakan untuk orang kata untuk keindahan, menarik perhatian kan, nampak kemas. Tapi dalam reka bentuk landscape terdapat imbangan yang simetri dan ada imbangan juga tidak simetri. Okey, seterusnya kita tengok irama, konsep ataupun prinsip reka bentuk landscape tentang irama. Okey, prinsip ini merujuk kepada perubahan dari satu keadaan kepada apa? Kepada keadaan yang lain secara berperingkat-peringkat menurut pandangan mata. Perubahan ini dari segi ketinggian, warna ataupun jalinan. Contohnya pada pokok tu. Tak adalah pokok tu semuanya sama saiz, semuanya sama tinggi. No, dia tak guna bila sebut irama dan pergerakan tu, irama tu ada sedikit nampak pergerakan. Pokok tinggi, rendah kan. Ada pokok yang besar kecil, itu yang dikatakan dengan irama. Ada nampak pergerakan dalam penghasilan pelan tersebut. Dan yang seterusnya adalah prinsip kesatuan. Okey, kenapa prinsip kesatuan ni penting dalam pelan reka bentuk landscape? Sebab kesatuan ialah gabungan pelbagai elemen reka bentuk untuk mendapatkan satu konsep tertentu. Okey, kesatuan dihasilkan melalui penggunaan prinsip dan elemen landscape secara berulang-ulang dan juga konsisten. Okey, tengok contoh gambar pokok tu, kesatuan dari segi pengulangan. Nampak dia mengulangkan simbol-simbol yang sama. Okey, seterusnya. Ini adalah elemen-elemen yang diguna pakai dalam penghasilan reka bentuk landscape. Elemen yang pertama ialah topografi. Apa yang dimasukkan dengan topografi ni? Topografi ialah keadaan semula jadi. Yang ni kamu ada belajar dalam geografi. Dalam geografi kamu ada belajar tentang peta topografi. Okey, dalam seni pun kita ada topografi. Okey, tapi dalam apa? Dalam tajuk seni reka bentuk landscape. Okey, topografi ialah keadaan semula jadi permukaan bumi seperti gunung, bukit, lembah, sungai, tasik dan juga daratan. Topografi buatan manusia pula merujuk kepada busut kecil, perigi, batas tanaman dan juga kolam. Okey, ni elemen-elemen yang diguna pakai dalam penghasilan reka bentuk landscape.
Seterusnya, elemen tumbuhan. Okey, tumbuhan ialah elemen penting dalam reka bentuk landscape. Pemilihan tumbuhan bergantung kepada saiz, bentuk, warna dan juga jalinan. Tumbuhan mempunyai fungsi fizikal dan juga fungsi estetik. Yang seterusnya, elemen penting iaitu air. Mesti ada air dalam reka bentuk landscape. Okey, air menjadi elemen estetik dan berfungsi memberikan kesan nyaman dan juga ketenangan. Air juga boleh digunakan untuk aktiviti rekreasi. Reka bentuk landscape air meliputi kolam, air terjun dan juga pancuran air. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita pergi ke bandaraya besar, ada landscape yang dijaga oleh majlis perbandaran. Okey, ada pokok-pokok bunga yang ditanam di tepi-tepi jalan, ada pokok-pokok bonsai dan sebagainya. Dan terdapat juga beberapa bandaraya yang ada air pancur, air pancuran di tengah-tengah jalan raya dan sebagainya. Okey, yang seterusnya adalah elemen struktur. Struktur diwujudkan bagi kemudahan dan keselesaan pengguna. Struktur boleh terdiri daripada batu, konkrit, kayu dan juga logam. Contoh-contoh struktur ialah lorong pejalan kaki, pagar, tembok, bangku dan juga pondok. Okey, kita dah tahu elemen-elemen dan juga prinsip-prinsip dalam penghasilan reka bentuk pelan landscape. Okey, pelan reka bentuk landscape. Sekarang kita kena ketahui ataupun kita pelajari pula konsep-konsep yang ada dalam reka bentuk landscape. Jadi kita dah tahu apakah konsep yang ada. Okey, terdapat pelbagai konsep landscape di dunia ini. Namun tumpuan adalah kepada landscape Melayu, landscape Islam, Bali, Thai, Jepun dan juga Inggeris. Konsep yang diguna pakai kadang-kadang bertindih-tindih antara satu negara dengan negara yang lain, khususnya di Asia Tenggara. Ini adalah beberapa konsep landscape yang terkenal ataupun yang popular. Yang pertama, konsep landscape Melayu. Okey, kita kena tengok ciri-ciri konsep landscape Melayu. Apakah ciri-cirinya? Okey, konsep landscape Melayu berkait rapat dengan alam semula jadi. Bahagian halaman mempunyai elemen buatan manusia seperti pagar, wakaf air, tanah dan tumbuhan menjadi pelengkap seni hiasan landscape Melayu. Sebab itulah dulu-dulu orang-orang Melayu dulu, sebelum nak masuk rumah, dia letak satu tempayan kat depan rumah dia dan berisi air. Tujuan dia untuk basuh kaki sebelum naik rumah, bersihkan kaki. Okey, itu konsep Melayu. Okey, seterusnya kita tengok konsep landscape Islam. Okey, yang mana bertitik tolak daripada konsep syurga seperti yang terkandung dalam Al-Quran. Konsep tersebut diekspresikan dalam bentuk taman yang teduh dan tumbuhan dan juga air. Konsep yang bersiri ke Islam ni lebih kepada ketenangan. Ketenangan. Seterusnya konsep landscape Bali. Konsep landscape Bali menekankan taman semula jadi yang berpaksi kepada keseimbangan antara Tuhan, alam dan juga sesama manusia. Selain daripada konsep Melayu, konsep Islam dan juga konsep Bali, terdapat juga konsep landscape Jepun. Apa yang konsep landscape Jepun ni? Konsep landscape Jepun ni lebih menjurus kepada budaya dan amalan hidup di Jepun. Fokus utama landscape Jepun ialah alam semula jadi. Elemen penting yang digunakan ialah batu, air, tumbuhan dan juga perhiasan. Seterusnya kita tengok pada landscape Thai. Thai berteraskan tiada batasan. Reka bentuk landscape Thai lebih kepada konsep ruang yang simbolik dan abstrak. Konsep landscape dalam persekitaran Thai menekankan aspek fizikal, mental dan juga sosial. Seterusnya kita pergi pada konsep landscape Inggeris. Konsep landscape Inggeris mementingkan ciri-ciri bersih, rapi dan kemas tetapi kelihatan moden, menarik serta bergaya. Landscape-nya lebih ringkas, mudah tetapi tidak membosankan. Kalau kamu tengok keenam konsep landscape ni tadi tak lari daripada menggunakan elemen tumbuhan, air, batu dan juga sebagainya.
Selain daripada konsep-konsep, 6 konsep yang cikgu ceritakan tadi, yang pertama tadi kita ulang semula konsep Islam, konsep Melayu, konsep Bali, konsep Inggeris, konsep apa lagi tadi, ada 2 lagi. Konsep Thai, sekarang ni kita tengok konsep landscape yang berbentuk ergonomik pula. Apa yang dikatakan dengan ergonomik? Apakah itu ergonomik? Ergonomik ni bermaksud sains yang berkaitan dengan mereka bentuk dan mengatur sesuatu perkara supaya pengguna boleh menggunakannya dengan mudah dan selamat. Dalam bidang landscape, ergonomik ialah kajian yang berkaitan penyusunan ruang luaran dengan mengambil kira aspek penghadang suria, pencahayaan dan juga pengudaraan semula jadi. Dalam konteks keselamatan, ergonomik dan reka bentuk landscape melibatkan efisiensi tempat kerja dan juga pekerjaan. Hal ini melibatkan juga alat dan bahan yang digunakan agar tidak mendatangkan kemudaratan dan juga kecederaan. Contohnya, ruang pejalan kaki dibina untuk tujuan keselamatan. Itu yang kita katakan dengan ergonomi. Pembinaan sesuatu landscape yang mendatangkan faedah dan dapat menjaga keselamatan. Kita dah pelajari tentang beberapa konsep seni reka bentuk landscape. Kita dah belajar tentang alat dan juga media yang digunakan untuk reka bentuk landscape. Kita dah pelajari tentang konsep-konsep reka bentuk landscape. Juga kita pun dah tahu tentang elemen-elemen yang ada dalam reka bentuk landscape. So hari ini cikgu nak kamu lengkapkan latihan yang cikgu akan berikan selepas ini. Kemudian ambil gambar snap yang dah siap, kemudian hantar jawapan melalui aplikasi WhatsApp cikgu. Kamu buka muka surat 56 dalam buku teks kamu dan lengkapkan peta pemikiran yang diberikan. Latihan formatif tentang reka bentuk landscape, prinsip reka bentuk landscape, elemen dan juga konsep yang ada dalam reka bentuk landscape. Itu saja untuk pada hari ini. Semoga kamu dapat mengaplikasi seni reka bentuk landscape dalam kehidupan seharian kamu, dan semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.